Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini kalau cukup masanya Abang sampaikan dua cerita. Tapi sekarang ni planning-planningnya Abang nak sampaikan satu cerita. Ceritanya cukup menarik dan Abang rasa kecut perut. Satu pengalaman yang luar biasa. Jadi tanpa membuang masa lagi sebelum Abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Aga melalui email. Pada tahun 2015 cerita ni terjadi dekat kolam air panas Ulu Langat, Selangor. Jadi boleh dikatakan semua daripada kita memang tahu tentang kolam air panas tu, antara kolam air panas yang paling popular dekat Ulu Langat, Selangor. Boleh dikatakan daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 12.30 malam boleh dikatakan penuh dengan orang, ramai orang. Jadi itu adalah lokasi untuk cerita kali ini. Kisah ini disampaikan oleh Aga melalui email. Kesnya bermula bila Aga adalah salah seorang pada waktu tu. Umur dia baru 20 tahun. Jadi sebagai budak-budak muda, dia memang ada motor yang dibeli dengan duitnya sendiri. Umur pula 20 tahun. Selalulah merayau-rayau di sekitar Ulu Langat, Selangor. Dengan kata lain, tak pernah pun kenal erti malam. Malam-malam dihabiskan dengan menaiki motor dan mengambil udara malam. Dan itu adalah satu perangai ataupun aktiviti yang dilakukan oleh Aga dan kawan-kawannya. Setiap kali mereka keluar malam ramai-ramai, adalah tempat-tempat misteri yang diorang akan pergi. Jadi selama diorang keluar tu memang dia tak pernah jumpa dengan benda-benda pelik maupun dengan makhluk-makhluk yang dipanggil baldi. Dia kata kalau ada jumpa makhluk pelik aja akan gunakan kata ganti nama baldi ataupun kain ataupun kapet. Itu adalah kata ganti nama. Kalau kapet tu dah tahulah bentuk dia macam mana kan. Kalau baldi pun dah tahu bentuk macam mana. Kalau kain pula dah tahulah itu sebenarnya makcik rockers. Jadi pada hari 2015 pada waktu tu dia orang pun ramai-ramai. Alif, Aga, ada Daniel, adalah 3-4 orang lepak-lepak dekat satu kedai. Ini bukan kedai mamak, dia kata kedai Melayu. Jadi lepak punya lepak, borak punya borak. Biasalah kedai Melayu pukul 2 dan nak tutup. Selalunya yang tutup lebih daripada pukul 2 kan kedai mamak je. Jadi bila dah sampai pukul 2 tu kedai dah tutup. Waktu tu kata Aga mata masih lagi cerah, tak tahu nak buat apa, takkan nak balik rumah, tak boleh nak tidur. Memang bukan hukum malam dia orang. Hukum malam dia orang pukul 5 baru tidur. Pukul 2 tu masih lagi cerah. Nak pula pada waktu tu hari Sabtu. Memang bukan menjadi kebiasaan untuk tidur awal. Jadi selepas kedai tu tutup, dah tak tahu nak buat apa. Masing-masing dah duk tercengang-cengang. Mula-mula datanglah idea, jomlah kita pergi rumah-rumah yang menyeramkan ataupun hutan-hutan belantara. Kita tengoklah, mana tahu ada baldi, ada kapet kat situ, tak pun ada kain. Dan mula-mulanya itulah cadangannya, cadangan awal. Tapi cadangan tu tidak dipersetujui sebab di antara kawan-kawan yang ada ikut pada malam waktu tu, ada salah seorang daripadanya memang jenis tak berani. Geng lah macam abang. Jenis yang tak berani nak berjumpa dengan makhluk-makhluk alam sebelah. Jadi bila salah seorang daripada mereka ni memang jenis yang tak berani, nak cakap penakut macam kutuk diri sendiri. Dia tak berani, dia sedap sikit lah bunyinya. Jadi bila disebabkan salah seorang ni tak berani, mereka pun batalkanlah niat untuk mencari tempat-tempat misteri. Jadi bincang punya bincang, mereka pun bercadang untuk mandi malam dekat kolam panas, air panas dekat Hulu Langat, Selangor. Mereka ni memang membesar dekat Hulu Langat, Selangor. Jadi kalau pergi dekat kolam tu lebih daripada pukul 12 malam, itu adalah perkara yang biasa. Walaupun jalan nak masuk ke sana memang boleh dikatakan cukup gelap. Banyak peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku. Ramai dah orang cerita jalan di antara jalan besar nak ke kawasan kolam air panas tadi.
Tapi lepas bincang punya bincang, akhirnya salah seorang kawan dia yang bernama Daus, yang tadinya begitu takut nak pergi cari makhluk alam sebelah, bersetuju nak ikut ramai-ramai pergi berendam dekat kolam air panas. Ada dua sebab kenapa mereka nak pergi ke kolam air panas pada malam tu. Yang pertama adalah malam tu cukup sejuk, sebabnya cuaca pada waktu tu boleh dikatakan cuaca musim monsun. Ya ke musim monsun? Main bantai je, main bantai je. Tak, maksudnya waktu zaman-zaman cuaca tengah sejuk. Jadi kalau berendam dalam kolam air panas, itu adalah satu terapi yang sangat-sangat mengagumkan. Okey, jadi diorang pun startlah motor. Ada beberapa motor, lebih kurang 5 motor, dan setiap motor ada pemboncengnya. Jadi kira-kira macam 10 orang lah. Ramai-ramailah diorang bergerak daripada tempat diorang minum tu nak ke kolam air panas Ulu Langat, Selangor. Jarak perjalanan di antara tempat diorang minum tu ke kolam air panas mengambil masa lebih kurang 40 minit. Itu tak jadi masalah bila dia jalan ramai-ramai. Tapi diorang ni jalan naik motor, bukan jalan lah, menunggang motor ni, diorang tak nak tergopoh-gopoh. Diorang bawa dengan penuh berhemat. Tujuannya adalah untuk menikmati angin malam. Bila sampai dekat Seleko untuk masuk dekat kawasan kolam air panas tu, mula dah rasa seram-seram, sebabnya kawasan pada tahun 2015, kawasan itu belum lagi ada lampu jalan. Ke sepanjang jalan tu memang segelap-gelapnya, gelap gelita. Jadi bila nak masuk tu, si yang takut tadi tu, yang namanya Daus tu, dia mulalah rasa macam jomlah balik weh, aku dah tak boleh nak lalu dekat sini, aku rasa macam gelap semacam je. Dia kata, jangan takut, kita ni bukannya seorang, kita ni 5 motor, kali 2 jadi 10 orang. Jadi buat apa nak takut-takut, kata Agah. Kita beranikan diri. Kalau kita takut, benda tu lagi berani. Jadi kita kena buat-buat berani supaya benda tu takut. Itu adalah teori yang kita amalkan selama ni kan. Buat-buat berani. Jadi mereka berlima motor tadi ni bergeraklah daripada jalan besar masuk ke kawasan kolam air panas. Jalan tu tak laju sangat lah bawa motor. Santai-santai aja. Jalan punya jalan, tiba-tiba diorang melintasi dekat satu Seleko. Waktu tu hampir semua daripada yang menunggang motor rasa macam nak berhentikan motor pada waktu tu juga. Puncanya, bila mereka lalu dekat satu Seleko, tiba-tiba dengar suara seorang lelaki menjerit, dan jeritan tu cukup kuat. Dan disebabkan suara jeritanku, kelima-lima motor tu jadi tergamam. Tak tahu nak buat apa. Nak tolong ke? Nak berhenti ke? Jadi walau disebabkan suara tu, mereka berhenti dan mereka memandang ke arah suara yang datang. Waktu tu yang paling gelabah tak lain tak bukan Daus lah. Daus dah kecut perut. Dah bunyi apa pula tu? Jantan mana pula yang menjerit di tengah-tengah malam ni? Diam je lah. Dengar je lah. Kalau nak jerit sekali lagi kita tolong. Mana tahu dia tengah kena telan gula sawa. Mungkin. Ataupun ada kejadian bunuh-membunuh ke dekat dalam sini. Kalau kita tolong, kurang-kurang kita dapat pahala. Kata Agah macam tu. Jadi diorang pun berhentilah dekat Seleko tu dengan harapan dengar suara lelaki tu sekali lagi. Dan kalau dengar, mereka akan turun tangan pergi tolong siapa yang menjerit tadi. Tapi tunggu punya tunggu, suara lelaki tu tak muncul. Itulah sekali suaranya muncul. Jadi dengan kata lain, mereka beranggapan suara itu bukanlah suara manusia, tapi suara daripada alam sebelah mungkin. Jadi diorang pun teruskan perjalanan dengan berjalan secara perlahan-lahan untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku. Kalau bawa terlalu laju, kalau ada benda yang melintas, aksiden, bahaya. Jadi bawalah perlahan-lahan. Mereka pun melintas dekat satu jalan. Melintas dekat satu kawasan, dan dekat kawasan tu ada bus stop, tempat perhentian bas. Selalunya orang akan tunggu. Orang dulu-dulu lah, dia kata, bukan orang sekarang. Orang sekarang kebanyakan ni dah banyak kereta kan guna untuk masuk ke kawasan tu. Tapi orang dulu-dulu, orang tahun 2000, tahun 1990 akan gunakan bus stop tu sebagai tempat tunggu bas. Mereka akan gunakan bus stop tu untuk tunggu bas sewaktu mereka datang ke kolam air panas tu. Dan sewaktu mereka semua melintasi kawasan bus stop tu, tiba-tiba semua, bukan seorang tapi hampir semua kecuali Daus, semua nampak ada seorang perempuan yang duduk dekat bus stop tu pada pukul 2 pagi. Bentuknya tak langsung macam makcik rockers. Tak ada rambut panjang, tak ada baju atau kain yang berkibai-kibai. Dia pakai baju kurung, rambutnya parat bahu. Tapi yang peliknya, dia bukan pandang ke arah berdepan mereka, tapi
makhluk tu atau perempuan tu memandang ke arah belukar di belakang bus stop tu. Jadi dengan kata lain, itu bukan manusia. Mana ada anak dara duduk dekat bus stop pukul 2 pagi untuk tunggu bas, memang tak adalah kan. Jadi mereka melintasi makhluk tu tanpa menegur, diam je lah. Dan nampak benda tu macam tu, tak payahlah ditegur-tegur, takut nanti kalau ditegur dia meloncat naik atas motor, huru-hara pula. Jadi waktu tu Daus ni adalah salah seorang pembonceng daripada salah satu motor. Yang bawa motor pada waktu tu dengan Daus adalah Agus, Aga. Jadi Aga pun senggol-senggol lah, weh, tengok tu, ada perempuan tu, perempuan ambil dia. Waktu tu Daus, janganlah, aku dah takut. Dia peluk si Aga sampai Aga rasa macam nak tercekik. Dia punya pinggang daripada 30 terus jadi 25. Punyalah kuat dia pegang Daus pada waktu tu. Daus tak berani nak tengok sebab dia tahu kawan-kawan dia memang nak tunjuk makcik Rockers ataupun makhluk alam sebelah yang duduk dekat kawasan bus stop tu. Selepas mereka melintasi perempuan tu tak ke mana-mana. Memang tetap dekat situ. Selepas lebih kurang 5 meter berjalan menjauhi bus stop, mereka pandang semula ke arah bus stop tu. Nak pastikan perempuan tu masih lagi ada ataupun sudah pun terbang. Tapi bila mereka paling dan tengok, perempuan tu masih ada lagi kat situ. Dah mula confused dah. Tadi dengan suara lelaki menjerit, ini pula perempuan pula duduk dekat bus stop. Ini manusia ke bukan manusia? Jadi untuk mengelakkan daripada perkara-perkara buruk terjadi, mereka meneruskan perjalanan. Dan akhirnya mereka sampai dekat bus stop. Sampai dekat kolam air panas. Bila sampai dekat kolam air panas, topik pertama dia orang bincangkan, weh, kau nampak tak tadi dekat bus stop tadi ada makcik Rockers. Dia tak cakap makcik Rockers. Ada kapet, baldi. Nampak, gitu. Tapi tak nampak macam setan kan, kata. Ya, memang betul nampak macam orang, dia kata. Nampak macam orang yang tengah tunggu bas, cuma mukanya menghadap tempat lain. Yang tak nampak hanyalah Daus seorang, sebab memang Daus tak nak tengok. Jadi sambil tergelak-gelak, bergembira bercerita tentang dua pengalaman yang mereka lalui sebentar tadi, dan mereka pun sambil salin baju teruslah terjun dekat dalam kolam air panas. Habis mandi, diorang pun semua naiklah pakai baju balik. Itu lebih kurang pukul 3 pagi lah. Mandi pun bukanlah mandi sangat, tapi lebih kepada berendam. Yang tak nampak ni semua adalah Daus. Ingat yang tak nampak Daus. Semua orang nampak makhluk-makhluk tu, kecuali daripada Daus saja yang tak nampak makhluk tu. Jadi waktu diorang naik daripada kolam tu, diorang pun siap-siap dan nak balik. Jadi waktu nak balik tu, diorang akan melintasi satu tanah perkuburan. Sebenarnya tanah perkuburan tu tadi diorang dah lintas, tapi tak nampak apa-apa. Waktu mereka balik melintasi tanah perkuburan tu, tiba-tiba si Daus ni menjerit-jerit macam histeria. Rupanya bila diorang tanya, bila sampai dekat kawasan jalan besar, tanya balik dengan Daus, kenapa kau menjerit-jerit? Dia kata, aku nampak ada makcik Rockers terbang dekat atas kubur, menghinggap dari satu pokok ke satu pokok. Korang tak nampak ke? Aku dah rasa kecut perut, dah naik histeria aku kat situ. Sambil Daus bercerita ni, sambil dia menangis-nangis. Jadi dengan kata lain, kawan dia orang percaya semua apa yang Daus nampak. Walaupun orang lain tak nampak, hanya Daus yang nampak, tapi cukuplah. Memang apa yang Daus cakap tu adalah benda yang benar berlaku. Ramai orang yang nampak dekat kawasan jalan tu, dan mereka simpan ini sebagai kenangan. Pada tahun 2016, Aga dan kawan-kawannya berkumpul macam biasa. Aktiviti yang dilakukan adalah duduk lepak-lepak dekat kedai, tak tahu nak buat apa bila malam hujung minggu. Nak pergi ke bandar jauh sangat. Tapi diorang lepak-lepak tu sambil-sambil berborak-borak. Tak ada buat aktiviti-aktiviti terlarang. Semuanya hanyalah untuk menghiburkan hati dalam patuh syariah. Borak-borak je lah kan. Tak adalah ambil benda-benda pelik. Jadi dalam borak-borak tu, diorang pun mengimbau lah kisah-kisah lama.
sama sewaktu diorang setahun sebelum tu, 2 tahun sebelum tu. Di antara kisah-kisah yang diorang imbau adalah kisah pengalaman yang abang ceritakan di awal cerita tadi, yang mana mereka semua pergi ke kolam air panas pada waktu tu, terjumpa dengan perempuan dekat bus stop dan juga lelaki yang menjerit, dan akhirnya si Daus jumpa sesuatu di atas kawasan tanah perkuburan. Makcik Rockers duk terbang-terbang hinggap dari satu pokok ke satu pokok. Abang pun seram kalau macam tu. Jadi bila malam tu bercerita punya cerita, tiba-tiba Daus sampai. Oh, Daus pun join juga. Waktu tu lebih kurang pukul 12 tengah malam lah. Daus kata, oh seronok nak join ramai-ramai. Pada waktu tu tak ramai, lebih kurang 5 orang aja. Tak macam cerita yang pertama, lebih kurang 20 orang kan. Jadi diorang pun borak dan akhirnya diorang berpakat, apa kata malam ini kita ulangi apa yang kita alami pada beberapa bulan yang lepas. Tahun lepas lah kiranya. Iaitu jom kita pergi dekat kolam air panas semula dekat Ulu Langat. Dengar macam tu, Daus terus pucat muka dia. Jadi diorang gelak-gelak, jangan risau. Orang kata kalau sekali kita kena dengki, kita tak akan kena dengki lagi. Kita tak akan kena kacau. Dengan kata lain, benda tu dah kenal kita. Orang tua cakap macam tu lah kan. Bila dah diyakinkan dengan kawan-kawan, akhirnya Daus kata tak apalah, jomlah kita pergi. Jadi mereka pun semua bertolak lah daripada kedai makan tu nak ke kolam air panas. Bila sampai dekat kawasan jalan yang katanya cukup gelap tu, memang masa tu lagi masih ada lagi lampu jalan yang menerangi kawasan tu. Tapi sekarang dia kata dah terang kawasan tu, memang penuh dengan lampu jalan, lampu lempah segalanya ada. Jadi diorang pun jalan dekat kawasan tu, sampailah dekat selekoh yang diorang pernah alami dulu kan, suara lelaki yang menjerit. Bila sampai dekat selekoh tu, Daus tutup muka macam biasa. Diorang pun tak nak lah takut-takutkan Daus lagi, sebabnya pada waktu tu mereka hanya 5 orang. Jadi kalau takut-takutkan satu sama lain, takut benda-benda buruk berlaku nanti kan. Jadi diorang pun teruskan perjalanan sampailah dekat bus stop yang diorang pernah jumpa Makcik Rockers berpakaian baju kurung rambut paras bahu yang mukanya dihadapkan ke dalam belukar. Jumpa, tapi tak ada apa-apa untuk kali yang kedua ni. Okey je, seronok aje. Jadi diorang pun kira mengimbau, ingat tak dulu dekat bus stop ni pernah ada kita nampak tahun lepas kan, nampak Makcik Rockers duduk sini gitu. Tapi Daus diam je lah. Dan mereka melintasi kawasan kubur, tempat mana Daus pernah nampak makhluk tu. Bila waktu sampai ke kawasan kubur tu, Daus punya muka memang betul-betul pucat, sebab memang mengimbau lah, terkenang benda-benda macam tu. Dan akhirnya mereka pun sampai dah dekat kawasan parking di kawasan kolam air panas tu. Tapi bila sampai dekat kawasan parking, Daus tiba-tiba sekali lagi dia histeria. Dia bukanlah histeria yang seteruk, tapi cuma menjerit-jerit, jomlah balik. Jadi dia kawan-kawan ni tanya, kenapa nak kena balik? Kau tak nampak tu? Ada van jenazah dekat situ. Jadi kawan-kawan dia ni petik tengoklah, waktu tu pukul 2 pagi tau. Mana ada van jenazah dekat sini? Semuanya terang, okey je, tak ada satu kereta pun ada dekat sini. Itu dekat ujung jalan tu, dekat parking yang paling ujung tu, kau tak nampak apa van jenazah tu? Warna putih tu van jenazah tu. Bila perhatikan betul-betul dalam gelap, memang tak ada satu van jenazah. Jadi diorang anggap mungkin Daus ni terlalu ketakutan. Jadi mulalah berhalusinasi, nampak benda yang bukan-bukan. Daus dalam keadaan yang pucat lesi, mengekori kawan-kawannya, mengekori Aga dan kawan-kawan yang lain. Ada Aidil, Aga, Daus, ada lebih kurang lah 5 orang semua sekali. Jadi Daus memang follow rapat dengan kawan-kawan dia. Diorang semua salin baju dan terjun dekat dalam kolam air panas. Tengah-tengah mandi tu, dalam keadaan muka Daus tu memang macam muka habis ketakutan lah. Matanya sikit-sikit dia pandang dekat kawasan yang dikatakan ada van jenazah tadi. Sikit-sikit dia pandang dekat situ, sikit-sikit pandang dekat situ. Memang nampak sangat muka dia ketakutan. Jadi kawan-kawan dia tak adalah berenang jauh daripada Daus, sebab takut kalau Daus jadi apa-apa kan, dalam keadaan dia pun muka ketakutan. Tengah-tengah mandi tu tiba-tiba Daus menjerit, tu apa tu, baldi. Jadi kawan ni pun cari, sebab tahu kalau dikatakan baldi ataupun kapet ataupun kain, itu adalah makhluk alam sebelah. Itu adalah kata ganti nama. Tak naklah sebut nama jelas-jelas kan, macam abang suka gantikan nama Makcik Rockers, gula-gula. Jadi itulah yang diorang buat. Baldi. Kat mana Daus baldi tu? Kat tempat bangku tempat kita salin-salin baju tu. Jadi mereka semua pandang. Bila semua pandang ke arah yang dikatakan tempat adanya baldi,
Semua naik daripada kolam kecuali Agus. Agus kata pada waktu tu dia tak nampak pun ada baldi. Yang dia nampak adalah selembar kain. Macam ada satu kain yang agak buruk-buruk jelas yang ada dekat satu bangku yang berdekatan dengan tempat mereka salin baju. Jadi bila si Daus menjerit-jerit baldi, kawan-kawan yang lain terus naik pakai baju, tak salin. Tadi kan diorang mandi dengan seluar dan baju yang basah kan. Tapi bila diorang naik, diorang terus pakai baju kering dengan seluar yang kering terus naik atas motor. Woi Agus, jom balik, dia kata. Balik apa bendanya? Tolonglah, baru berendam 5 minit kot. Takkan kau takut disebabkan oleh Daus yang menjerit-jerit tadi? Kau tak nampak ke ada baldi tu? Baldi mana tu? Tu dekat bangku tu, kata si Alif. Jadi si Daus ni pada waktu tu dia macam nampak dengan tak nampak, sebabnya malam tu bulan gelap. Tak nampak sangat apa yang ada di sekeliling kawasan kolam tu. Jadi untuk memastikan memang betul-betul ada baldi, si Agus ni pun naiklah daripada kolam. Dia pun keluar daripada kolam. Kat mana baldi? Tu dekat bangku tu, dekat ujung tu. Jadi Agus ni pun berjalan dan dia mendekati tempat yang katanya ada baldi. Dekat dengan baldi tu lebih kurang 2 meter lah daripada baldi tu. Dia nampak bukan baldi, tapi hanya selembar kain. Macam kain buruk. Weh, dia kata, apalah baldi pula? Kain tu, kain buruk orang sangkutkan dekat situ. Ya Allah, kata kawan dia, cuba dah dekatlah sikit kau jalan, biar kau nampak dengan jelas. Waktu tu si Daus dah mula menggigil-gigil. Dia yang paling huru-hara sekali. Jadi si Agus ni pun dekat dah. Memang 1 meter jauhnya, tak jauh. 1 meter tu lebih kurang beberapa depa je lah daripada tempat tu. Memang Agus kata dia nampak itu adalah kain. Cuma di celah-celah kain tu macam ada benda hitam. Macam muka dan agak pelik sikit lah mukanya sebab warna hitam. Jadi selepas dekat 1 meter tu barulah si Agus ni pandang ke belakang. Dia kata, aku confirm yang aku nampak depan mata aku ni kain. Di sini, jom kita masuk kolam balik. Ini bukan baldi, ni kain. Dia kata, ya Allah, kawan dia kata, kau cuba dekat sikit lagi. Jadi si Agus ni pun dengan beraninya, dia kata pada waktu tu dia memang positif habis. Dia berjalan dekat. Bila dah dekat betul-betul sedepa daripada benda tu, dia nampak memang betul-betul ialah gula-gula yang tengah duduk dekat kawasan bangku. Kenapa nampak gula-gula? Sebab nampak mukanya terbuka, warna hitam, matanya agak merah-merah gelap sikit. Waktu tu barulah Agus percaya yang dengan apa yang kawan-kawan dia cakap, terutama Daus, yang itu adalah gula-gula ataupun diorang panggil baldi. Betul-betul nampak. Pada waktu tu Agus kata entahlah, dia tak tahu kekuatan mana dia dapat. Dia rasa macam apa yang ada dekat depan dia ni bentuknya memang bentuk solid, bentuk yang seolah-olah boleh dipegang. Jadi dalam hati dia kata, aku rasa macam nak tumbuk je benda ni. Kalau benda ni betul-betul solid, adalah satu wujud yang boleh dipegang, aku rasa kalau aku tumbuk dia boleh terasa sakit agaknya. Dengan keadaan yang betul-betul berani, dia pun tak tahu datang daripada ke mana keberanian dia pun bergeraklah ke arah benda tu. Sewaktu dia menghampiri benda tu, lebih kurang tak adalah 1 jengkal, dekat sangat. Jadi lebih kurang 1 hasta lah, lebih kurang 1 hasta daripada benda tu, seluruh anggota badan Agus tiba-tiba tak boleh bergerak. Dia rasa macam beku. Bukanlah disebabkan dia terlalu takut, tapi dia tak tahu. Seolah-olah benda tu telah menyumpah badan dia supaya dia tidak boleh terus bergerak mendekati makhluk tu. Dia cuba untuk gerakkan kaki dia ke depan, tapi tak boleh. Benda tu pandang je dia. Hati dah makin panas ni. Tak ada selawat Nabi, tak ada Allahu Akbar. Dia memang nak cepuk je benda tu. Rasa macam berani sangat lah dia kata. Tapi tak boleh bergerak. Macam mana nak cepuk? Waktu tu si Daus menjerit daripada motor, jomlah balik, kau biarlah aku nak buat apa, nak dekat dengan benda tu. Bila dengar daripada suara Daus yang memanggil balik, Agus pun bergerak ke belakang, melangkah ke belakang. Dia pun pelik, ke belakang pula boleh. Kalau ke belakang boleh, ke depan pasti boleh. Dia pun melangkah sekali lagi, nak ke depan, nak menyentuh makhluk tu. Tak boleh. Jadi keras. Dia kata dia tak boleh nak ke depan, tapi dia boleh ke belakang. Jadi dengan kata lain, makhluk tu tak izin untuk dia didekati ataupun dia disentuh. Dan Agus pun patah balik
balik ke arah motor, pakai baju dan mereka pun meninggalkan kawasan tu. Sewaktu mereka meninggalkan kawasan tu, barulah semua perasan adanya van jenazah dekat situ. Dan sewaktu mereka betul-betul nak keluar daripada kawasan tu, mereka semua berpaling ke belakang. Masih lagi ada baldi, bukan baldi lah, orang kata abang nak cakap gula-gula, masih lagi ada duduk dekat situ. Dan mereka terus meninggalkan kawasan tu. Dua peristiwa ni betul-betul membuatkan mereka teringat kenangan-kenangan pada 2015 dan 2016 di kolam air panas Ulu Langat, Selangor. Rasanya ada masa lagi untuk abang tambah satu lagi cerita. Jadi dengan kata lain, kali ini ceritanya ada dua. Cukuplah masanya. Kisah yang kedua ni disampaikan oleh Gambit, berlaku dekat Kota Tinggi, Johor. Dekat satu kolam, kalau tak silap abang, namanya Lubuk Nam Heng. Itu adalah salah satu lubuk tempat lokasi-lokasi orang memancing. Kali ini cerita orang memancing pula. Gambit cerita berlaku pada tahun 2016. Pada satu hari itu, pada 2016, dia berpakat-pakat dengan adik ipar dia untuk pergi memancing. Dan mereka memang berdua ni kaki pancing. Cumanya mereka suka pancing waktu pagi. Sebabnya kalau pancing waktu malam, takut berlaku apa-apa. Masing-masing dah ada anak bini. Kalau memancing waktu malam, takut balik nanti bawa sesuatu yang bukan-bukan. Anak kecil ada dekat rumah, takut nanti anak menangis pula. Bini pula huru-hara. Jadi untuk mengelakkan benda-benda macam tu, mereka berpakat berdua. Kali ini mereka memancing dekat Lubuk Nam Heng pada pukul 9 pagi. Jadi mereka bertolak daripada rumah yang jaraknya lebih kurang 1 jam perjalanan lah daripada rumah masing-masing. Naik motor lah, berdua ni naik motor. Semua wallet, peralatan memancing, apa benda, kayu pancing, umpan segalanya, dia dah siap-siapkan. Letak Gambit dah letak siap-siap dekat dalam bakul dekat belakang motor. Motor punya bakul kat belakang tu macam boleh bertutup juga kan. Jadi semuanya dia letak dekat situ, termasuk dengan handphone dan wallet. Jadi bila dah semua siap persediaannya memang tip-top, mereka berdua ni pun bergeraklah daripada rumah sampai dekat Lubuk Nam Heng tu lebih kurang pukul 9 pagi. Dan bila sampai dekat situ, keadaan Lubuk Nam Heng sebenarnya dikelilingi dengan lalang yang agak tinggi. Tinggi lalang tu adalah setinggi manusia katanya. Agak tinggi jugalah, sebenarnya bahaya juga. Takut kalau tepi-tepi lubuk ni selalunya ada ular sawa, kadang-kadang ada makhluk-makhluk berbisi yang lain. Bila sampai dekat situ, mereka berdua pun berbincang lah macam mana kita nak buat memancing ni. Jadi si Gambit ni beritahu dekat adik dia, kolam ni, lubuk ni tak berapa besar sangat. Walaupun tak berapa besar sangat, tak adalah kita nak mancing sebelah-sebelah. Jadi kalau mancing sebelah-sebelah nanti susah pula dapat ikan. Jadi diorang buat planning, cadangan. Si adik ni memancing di seberang kolam dan Gambit memancing di kawasan seberang satu lagi. Dengan kata lain, mereka berhadapan, memancing berhadapan, tapi jarak mereka satu sebelah sana, satu sebelah sini. Jadi tujuannya adalah senang dapat ikan. Jadi tengah-tengah memancing tu berlaku satu peristiwa yang memang susah nak dijelaskan. Sedang dia memancing, Gambit kata, termenonglah untuk tunggu ikan makan umpan. Dia tengok adik dia daripada jauh. Tengoklah adik dia, oh pelik pula adik aku ni, kejap bangun, kejap duduk, kejap bangun, kejap duduk. Jadi dia pun tunggulah ada kenapa, sakit perut ke apa. Sedang dia tengah leka-leka tengok adik dia, tiba-tiba dia nampak depan mata dia ada orang melintas. Waktu tu orang tu bukanlah berdiri atas air. Dia kata orang tu keluar daripada semak-semak dan melintas depan dia dan masuk ke dalam semak yang sebelah. Boleh bayangkan Cumanya yang dia kata, yang jadi peliknya adalah orang tu botak dan orang tu serupa macam dia. Macam Gambit. Dia pun tengok orang tu. Macam tu. Kenapa muka dia macam aku Dan kenapa dia botak Waktu dah terfikir tu, tiba-tiba dia rasa dia pening, satu badan dia rasa letih dan dia pening dan dia jatuh pengsan kat situ. Sedar-sedar daripada pengsan, dia dah ada dekat rumah. Bini dia dah dekat sebelah dia dengan muka berkerut-kerut. Dia pun tanya dengan bini dia, "Saya kat mana ni? Abang ada dekat rumah ni," kata. Dia kata. Dan waktu dia sampai dekat rumah tu, azan maghrib. Tadi kan dia pergi pukul 9 pagi kan. Waktu dia sampai kat rumah tu azan maghrib. Dia tanya dengan bini dia, "Bunyi azan? Azan Zuhur ke?" "Tak bang, azan maghrib," dia kata. Okeylah. Dia pun terus bangun daripada tempat dia baring, dia pergi bilik air, ambil semayang. Waktu dia ambil semayang tu, dia tengok cermin, dia punyalah terkejut sebab
dia tengok kepala dia dah botak. Sama macam orang yang dia nampak melintas dekat depan dia tadi. Waktu tu dia dah macam nak menjerit lah. Dia pun keluar pada bilik air. Bila masa abang botakkan kepala? Lepas tu bini dia cakap, saya pun nak tanya benda yang sama. Bila pula abang botakkan kepala? Macam motor mana dia ni? Abang tahu tak? Abang datang rumah ni, balik ke rumah ni, abang jalan kaki. Saya tak tahu mana motor abang, saya tak tahu mana adik saya. Sedang Gambit bertelagah dengan bini dia, tiba-tiba dengar ada satu motor datang ke rumah. Jadi dengar bila motor tu sampai ke rumah, memang Gambit tahu motor yang datang ke rumah tu adalah motor dia, motor yang dibawa pergi memancing. Belum sempat dia turun ke rumah, keluar daripada rumah, adik ipar dia dah menjerit-jerit, Kak, abang Gambit hilang, abang Gambit hilang. Lepas tu akak dia pun keluarlah rumah. Taklah, abang Gambit ada dekat dalam rumah tu. Dia sampai maghrib tadi, baru kejap tadi dia sampai. Jadi si adik ni pun naik lah. Dia tengok, bang, apa hal kepala kau botak? Dia kata, aku pun tak tahu kenapa kepala aku botak. Bila masa aku potong rambut pun aku tak tahu. Jadi si Gambit ni tanya dengan adik dia apa yang berlaku. Adik dia cakap, waktu tengah memancing, tiba-tiba abang dia bangun daripada tempat memancing dan abang dia hilang. Masuk dalam semak-semak dan hilang. Waktu tu kejadian berlaku lebih kurang pukul 9.30 pagi. Jadi si adik ni tadi, bila tengok si Gambit hilang, dia pun pergi tak jadi memancing, dia pun pergi cari abang dia. Seharian dia cari abang dia dekat dalam semak-semak yang ada dekat tepi kolam lubuk mancing Nam Heng tadi. Seharian dia cari daripada pagi menjejak ke maghrib. Bila dia tengok abang dia tak jumpa, itu yang dia balik bawa motor, tujuannya nak beritahu si kakak dia dan nak buat report polis yang mengatakan abang dia hilang. Tapi bila abang dia dah dekat rumah, benda tu jadi pelik lah kan. Tak jadilah buat report polis. Jadi si isteri dan juga si adik ni tadi minta Gambit fikir apa sebenarnya yang berlaku. Gambit kata dia tak ingat, yang diingat adalah dia pengsan. Jadi mana dia orang pergi mana Gambit potong rambut. Itu adalah cara untuk tahu apa yang berlaku. Jadi Gambit pun pergilah esoknya bila dah siang, pergi ke setiap kedai rambut yang ada dekat kawasan Kota Tinggi. Tanya, ada ke saya potong rambut hari-hari sekian? Tapi tak ada satu pun kedai yang mengatakan Gambit ada potong rambut di kedai mereka, membotakkan kepala. Tak ada satu kedai pun yang cakap ya. Semua dia kata, entahlah, kita orang tak pernah jumpa pun awak dalam masa minggu ni. Itu yang orang-orang tu cakap. Jadi benda tu masih lagi misteri. Sampai sekarang Gambit kata, dia pun tak tahu macam mana nak jelaskan. Tapi yang dia alami adalah, dia nampak diri dia sendiri di tempat kolam lubuk Nam Heng dan pada waktu tu dia pengsan, sedar-sedar dia ada dekat rumah. Jarak di antara dia pengsan dan waktu dia sedar dekat rumah yang kata ni dia balik jalan kaki itu jaraknya lebih kurang beberapa jam dan ia kekal misteri sampai sekarang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Abang sendiri pelik dengan cerita yang kedua. Tapi cerita yang pertama tu agak menyeramkan jugalah bagi abang. Sebab tempat-tempat rekreasi selalu memang kita dengar cerita-cerita macam tu. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, hari ni tak ada ucapan hari jadi. Kena kumpul lagi. Ucapan hari jadi dah habis. Pada siapa-siapa yang nak beli sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist masih lagi abang jual dan abang sediakan link pembelian di bawah setiap video. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada satu lagi pengumuman pada siapa-siapa yang nak tengok abang bekerjasama, kolaborasi dengan satu channel, Cengkeh Channel. Jadi diorang akan buat tayangan pada 10 hari bulan 10 lah macam tu, dan boleh tengok dekat sana. Abang ada ceritakan pengalaman abang, pengalaman ayah abang dan juga pengalaman adik abang. Abang cerita dekat situ. Selalunya memang macam tu kan, abang cerita pengalaman sendiri dekat channel orang lain. Jadi terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.